Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Syukur Alhamdulillah dengan izinnya channel ni telah berada sampai tahap ni. Semuanya dengan bantuan dan juga sokongan daripada semua yang menonton. Terima kasih. Alhamdulillah. Hari ni akak nak sampaikan satu kisah mengenai jenazah merangkak keluar dari kubur. Kalau korang nak tahu apa sebenarnya yang berlaku, korang dengar sampai habis. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Untuk kisah seram pada kali ini, kejadian ni berlaku kepada seorang lelaki yang dikenali sebagai Taha. Taha kerja dia gali kubur. So kita boleh fikirkan macam mana bidang pekerjaan gali kubur ni memang sangat-sangat mencabar tau. Jadi Taha pada suatu hari telah menerima satu tugasan untuk mengebumikan satu jenazah seorang perempuan yang mati dibunuh. Jenazah perempuan tersebut ditemui di satu ladang kelapa sawit di mana dikatakan jenazah itu telah dirogol sebelum dibunuh dengan sangat kejam. Jadi selepas daripada jenazah tu ditemui, maknanya mayat jenazah sama je kan, ditemui di tempat kejadian, kemudian dibawa ke hospital, kemudian dibedah siasat macam itulah semua. So tunggu pihak hospital ni, jenazah tersebut tidak dituntut sebab jenazah tu tidak diketahui asal usulnya, tak tahu nak rujuk kat siapa, nak hantar ke mana, apa semua tidak dituntut pula oleh mana-mana pihak. Jadi pihak hospital telah membuat keputusan untuk meminta bantuan daripada pihak masjid berdekatan untuk mengebumikan jenazah tersebut. Okey, bila tugasan tu sampai pula kepada pihak masjid terima dengan berlapang dada sebab kita saling memudahkan antara satu sama lain. Jadi jenazah tu diterima dan dikafankan, dimandikan, disembahyangkan di satu masjid, kemudian dikebumikan di satu tapak perkuburan. Di tapak perkuburan itulah tempat Taha bekerja sebagai penggali kubur. Jadi bila proses pengebumian tu dah berakhir, masing-masing kumpulan-kumpulan yang menghadiri kepada pengebumian tu berangsur pulang ke tempat masing-masing lah. Jadi dah tak ada orang, makin lama makin lengang, lepas tu tak ada orang, selesai sunyi. Masa tu Taha dia duduk di satu pondok. Duduk tu maksudnya pondok tu lah tempat dia akan berehat, tempat dia akan bermalam setiap kali dia nak jaga kawasan perkuburan tu. Bukan setiap hari tau dia akan bermalam dekat pondok tu tau. Tapi bila Taha rasa tak sedap hati macam apa yang berlaku sekarang ni, wanita tersebut mati dibunuh. Kebiasaannya kalau orang mati dibunuh ni, jenazah dia akan jadi tumpuan untuk pihak-pihak yang tak bertanggungjawab atas tujuan untuk ilmu-ilmu hitam, untuk pemujaan dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara syirik dan khurafat ini, makanya Taha membuat keputusan untuk bermalam di pondok tersebut. Pondok tersebut terletak tak jauh pun daripada tanah perkuburan tau. Bukanlah tengah-tengah tanah perkuburan. Tak. Dia duduk kat tepi macam tu. Jadi bila menjengah kepada malam, kat situlah makanya keadaan situasi, keadaan sekeliling semua jadi sunyi sepi. Senyap, sunyi sepi.
sepi, gelap gelita, jadi macam dah tak ada orang kan. So memang agak macam seram juga kan. Tapi untuk Taha ni dia dah biasa tau, sebab Taha dah berkhidmat sebagai penggali kubur dekat situ melebihi daripada 15 tahun. So kalau setakat dengar bunyi-bunyi macam pelik-pelik macam tu, lepas tu dengar bunyi-bunyi yang macam menyeramkan macam tu, lepas tu bila dia tengok macam kelibat-kelibat ke, bayangan-bayangan yang agak menyeramkan ke, dia dah biasa tau. Dia macam dah lali dengan perkara-perkara macam tu. Dalam benak fikiran dia, dirasakan selagi perkara-perkara tersebut tak mengganggu tugas dia, tak memudaratkan pada diri dia, dia akan bertahan dekat situ. So bila dah berada kat pondok tu, masa mula-mula tau stay kat pondok tu, dia ada dengar bunyi tapak kaki. Tapak kaki tu berjalan mengelilingi pondok tempat dia berehat tu tau. Jadi bila dia dengar, telinga dia ni macam alert sangat pada bunyi kat situ, sebab dia nak pastikan yang jenazah yang baru dikebumikan tu tak diceroboh tau, tak diganggu macam tu kan. Jadi bila dia alert tu, memang Taha dengar bunyi tapak kaki tu clear tau, mengelilingi kawasan pondok dia. Lepas tu Taha cakap dalam hati dia, tak apalah, dia kata dah biasa kan, benda tu Taha memang betul-betul dah biasa dengar. So Taha abaikan dengan keberanian dia. Tapi makin Taha dengar di kawasan sekeliling, masa tu Taha rasa macam agak macam kenapa rasa kali ni meremang sikit tau. Tapi Taha tak layan lah perasaan dia. So Taha teruskan stay kat situ, berbekalkan air kopi yang tersedia dalam termos, berbekalkan cokodok. Dia dengan nawaitu dia memang nak jaga kawasan perkuburan tu, dia pun teruskan juga niat dia. Jadi bila Taha ni dah macam dah baring, dah rehat dekat situ kan, tiba-tiba kan Taha terdengar bunyi seseorang mengaduh kesakitan. Aduh, sakitnya, sakit. Makin lama Taha dengar suara tu makin jelas, kesakitan yang disebut makin jelas. Kemudian dalam hati Taha rasakan mesti ada penceroboh dan masuk kawasan tempat jenazah tadi dikebumikan. Jadi dalam keadaan tak sedap hati, Taha pun ambil parang, dia ambil satu pelita minyak tanah lah, sebab kat kawasan tu memang tak ada lampu tau. Jadi Taha ambil pelita minyak tanah tu, dia menuruni pada pondok tu. Lepas tu dia nak pergi tengok lah dekat tanah perkuburan baru yang dia baru je kebumikan jenazah siang tadi kan. Jadi bila dia pergi jalan-jalan kat situ, dia tengok, alangkah terkejutnya bila Taha tengok kubur tu dah berlubang. Lepas tu Taha tengok di sebelah kubur tu dah terdampar satu jenazah. Lepas tu Taha masa tu dia risau. So dia tak boleh lah terus sampai kat situ. Dia kena pastikan keadaan kat situ selamat daripada penceroboh. Jadi Taha dia sambil pegang pelita minyak tanah ni, lampu minyak tanah lebih kurang macam tu lah. Lepas tu dia pegang satu parang tadi kan, dia hulurkan parang lah 777, nak tengok, takut lah ada manusia kat situ kan. Tapi kan keadaan sepi sunyi, tak ada apa pun kat situ, tak ada pun kesan-kesan seperti manusia ke yang datang dekat kawasan tu. Aneh kan? Pelik. Dalam fikiran Taha rasa macam agak pelik yang amat lah. Macam mana pula jenazah ni boleh keluar daripada lubang kubur ni, sedangkan jenazah ni dah meninggal. Pelik betul lah. Apa yang sebenarnya dah berlaku? Malaslah fikir. Taha tak nak fikir panjang, tak nak fikir yang bukan-bukan. So Taha pun dia ambil tanggungjawab dia tu, dia letak pelita tu dekat sebelah tu. Lepas tu dia letaklah parang, takkan nak buat kerja dengan parang. Lepas tu Taha pergilah ke pondok semula, sebab Taha nak ambil cangkul. Kalau tak bawa cangkul, kerja tak jalan. So bila dah ambil cangkul, Taha dia tolak jenazah tu perlahan-lahan. Kita menghormati jenazah, tolak perlahan sehingga ke liang lahat. Kemudian Taha tu timbuskan balik semula, ditanamlah balik semula jenazah tu. Akak guna perkataan tanam, sorry orang. Dia macam dia
dia kebumikan semula jenazah tu. Lepas dah selesai kebumikan jenazah tu, dah timbus tanah apa semua, Taha cakap alhamdulillah semua dah selesai. So Taha pun dah penat. Taha berpatah balik ke pondok dia. Dia bawa parang, segala perkakas dia tu pergi ke pondok semula. Kemudian Taha terduduk di dinding pondok sebab Taha dah keletihan. Masa Taha buat kerja untuk kebumikan semula jenazah tu pun tak henti tau. Taha membacakan ayat kursi berkali-kali untuk menjadi pendinding pada dia, nak bagi dia kuat semangat tau. Sebab dia sedikit sebanyak pun ada rasa meremang tau. Sebab Taha pun manusia biasa kan. So berbekalkan ayatul kursi, alhamdulillah semangat Taha memang tinggi masa tu. Dan selesailah Taha kebumikan semula jenazah tu. Jadi duduk termenung dekat dinding pondok tu sambil-sambil nafas tercungap. Keletihan, akak cerita pun memang letih. Lepas tu Taha dia cuba untuk baring, dia nak rehat balik semula. Tapi kan belum sempat pun Taha baring, kemudian Taha terdengar lagi bunyi. Kali ni bukan bunyi merintih tau, tapi kali ni bunyi seseorang meminta tolong. Betul-betul daripada arah kubur yang baru dia timbus tadi tau. Suara tu memang jelas, Tolong! 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 Berkali-kali suara tu meminta tolong. Pada awalnya Taha dia tak nak pergi, dia tak nak pun melayan semua tu sebab dia rasa macam biasa je dia dengar minta tolong, menangis tu biasa. Tapi atas dasar tanggungjawab, makanya Taha menggagahkan diri sekali lagi. Dia bawa pelita minyak tanah tu, dia pergi lagi tengok dekat kawasan tanah kubur yang baru tu. Okey, belum sempat sampai tau, maknanya ada jarak daripada lubang kubur tu. Dia tak adalah nak pergi betul-betul rapat dekat kan. Dia pun rasa tak sedap hati. So berbekalkan pelita minyak tanah tu lah dia pegang masa tu. Lepas tu dia tengok ke arah lubang kubur tu. Memang suara tu jelas daripada arah kubur yang dia baru timbus tadi. So bila dia dah berdiri tercegat dekat kedudukan dia tu, masa tu dia nampak tanah dekat kubur yang ditimbus tu macam gerak-gerak macam tu. Macam seolah-olah macam ada sesuatu yang akan keluar daripada tanah tu. Macam mana kan nak gambarkan? Korang boleh bayangkan tak? Tanah yang macam tergembur-gembur macam tu. Lepas tu Taha tak tahulah kenapa dia stay berdiri kat situ untuk saksikan apa yang berlaku. Tapi itulah realitinya. Dia memang berdiri kat situ tengok tanah tu digembur-gembur. Kemudian terjulur satu tangan tau, tangan manusia yang jelas kat situ. Taha kemudiannya terduduk setelah melihat tangan tersebut. Dia terkejut sebenarnya. Nyaris juga pelita tu hampir terlepas daripada tangan dia. Masa dia terduduk tu, dia nampak tau jenazah tu cuba keluarkan diri daripada tanah tersebut. Jenazah tu golek-golek macam tu, keluarkan badan daripada tanah tu. Bila jenazah tu cuba keluar daripada lubang kubur tu, Taha dia macam terkaku tau. Entah kenapa kaki dia tak lari, lepas tu tak menjerit, tak apa. Dia stay juga kat situ, terduduk kat situ. Dia tengok juga ke arah kejadian tu. So kemudian jenazah tu cuba juga keluar daripada tanah tu. Dah usaha, dah cuba, dah apa semua kan. Jadi jenazah tu berjaya melepaskan diri daripada lubang kubur tu. Dia berjaya merangkak keluar dari lubang kubur tu. Bila dah sampai ke tebing, jenazah tu dia memandang tau ke arah Taha ni. Sebab masa proses dia nak keluar lebih kurang macam tu kan, Taha memang nampak tau ada sedikit terkoyak lah kepada kain kafan tu kan. Dia terkoyak bahagian muka. Lepas tu kebetulan masa tu jenazah tu memang golek-golek kat situ sebelum terdampar dekat situ kan. So dalam proses tu memang terkoyak. Lepas tu Taha nampak tau wajah jenazah tu, kulit dia macam terkopek-kopek macam tu. Lepas tu dia punya dahi tu macam merekah dalam waktu tu tau. Terbuka merekah macam tu. Jadi Taha terkejut. Dek kerana terlalu terkejut, jadi Taha tak tahu nak kata apa dekat situ. Kemudian Taha pun menuding jari ke arah jenazah tu. Kenapa
engkau lelaki? Engkau lelaki. Itu yang keluar daripada mulut Taha. Sebab Taha nampak jenazah tu lelaki, bukan perempuan. Sedangkan Taha yakin yang dikebumikan tadi jenazah perempuan. Tapi yang nyata sekarang ni, wajah yang ditengok tu wajah lelaki. Taha semakin kebingungan. Kemudian Taha pun tak tahu nak buat apa kan masa tu. Lepas tu jenazah tu pun berkata, sebab masa tu jenazah tu terkumat kamit mulut dia tahu, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu kepada Taha. Jadi jenazah tu pun berkata kepada Taha pada masa tu, Kenapa kau tak nak aku? Panaslah dalam tanah ni. Sakit tahu tak aku dipukul. Aku kena serang dengan ular besar lagi. Ulat makan aku. Kau tak kasihan ke aku ke? bila Taha mendengar suara tu daripada lelaki ke perempuan yang dia nampak tu, untuk pengetahuan korang, wanita yang akak cakap tadi dikebumikan sebagai Sofia. Tapi sejujurnya akak cakap bila dah nampak itu bukan Sofia lagi dah. Jadi Taha pun dia buka langkah 1000. Dia buat keputusan untuk lari daripada tanah perkuburan tu. Tujuan Taha lari bukan bercampur dengan ketakutan, tapi Taha nak minta bantuan daripada sekeliling. Tak kisahlah dia nak tuju kat mana, dia nak minta bantuan. Sehinggalah dia meminta bantuan daripada Ustaz Ismail. Ustaz Ismail ni juga terlibat bertanggungjawab untuk menguruskan jenazah ni tau. Jadi bila diketahui oleh Ustaz Ismail pun bergegaslah pergi ke tanah perkuburan tu. Bila Ustaz Ismail sampai ke tanah perkuburan tu, apa yang keluar daripada mulut Ustaz Ismail? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Apa yang sebenarnya dah berlaku sekarang ni? Kenapa jadi macam tu? Apa yang dah berlaku? Jadi Ustaz Ismail dia cuba untuk menerima keadaan tu secara positif. Sebab kita kalau berlaku situasi macam tu, kita nak cakap apa? Tergamam kan? Terkelu kita. Kenapa pula jadi macam tu kan? So Ustaz Ismail minta jasa baik daripada Taha untuk kembali kebumikan jenazah yang dah terdampar di sebelah kubur dia tu. Jadi Taha dia menerima baik arahan tersebut dan dia kembali kebumikan jenazah tu. Tapi perkara yang sama berlaku dari hari ke hari, menyebabkan Taha dia surrender. Dia cakap pada Ustaz, Ustaz, saya dah penat Ustaz. Saya memang surrender Ustaz. Saya angkat bendera putih. Saya memang dah letih. Saya dah tak boleh nak hari-hari macam ni Ustaz. Jadi Ustaz fikir. Nak atau tak, Ustaz kena juga selidik asal usul wanita tu. Kena tahu juga background wanita tu, walaupun pun cari, alhamdulillah dibongkarkan tentang identiti wanita tersebut. Rupanya korang ada kisah di sebalik semua ni. Sebenarnya Sofia yang dimaksudkan asalnya bukan Sofia, tapi Sofian. Ini bermakna wanita tu bukan wanita tetapi lelaki. Sofian telah mengubah kejadian asal dia, iaitu lelaki, menjadi perempuan, iaitu Sofia. Jadi disebabkan perkara tersebut, jadi bak kata Ustaz Ismail, seolah-olah macam bumi ni tak nak terima dia, tanah tak nak terima dia, sebab dia dikebumikan sebagai perempuan. So apa yang boleh dilakukan selepas tu, bila pihak masjid, maknanya Ustaz Ismail dah tahu kebenaran tentang Sofia ni merupakan Sofian, so pihak masjid telah buat keputusan untuk kebumikan semula Sofian ni sebagai sifat asal dia lelaki. Jadi selepas daripada proses pengebumian tu, Ustaz ada berpesan kepada hadirin hadirat semua bahawasanya kita sebagai manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh mengubah daripada kejadian asal kita. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kekurangan kita, kelebihan kita, kita kena terima. Jangan sesekali kita cuba ubah apa yang telah dianugerahkan kepada kita. Inilah yang jadinya, inilah yang berlakunya. Kerana pembalasan itu kita tak tahu. Pembalasan tu boleh jadi di muka bumi, pembalasan tu boleh jadi di akhirat kelak. Jadi ini yang kita nampak
benda yang nyata di muka bumi. Selepas jenazah arwah Sofyan dikebumikan dengan cara yang betul, alhamdulillah, kejadian seumpama dengannya dah tak berlaku. Cuma dimaklumkan bahawasanya Taha ada mendengar bunyi suara daripada arah kubur arwah Sofyan ni, suara menjerit, meminta tolong dan suara tangisan. Namun suara tu menghilang selepas 7 hari arwah dikebumikan hari tu. Akak ada satu kisah sebagai bonus track di mana kisah ni telah dilalui oleh seseorang apabila seseorang tu melihat satu jenazah yang tersenyum. Okey, kita tak dapat nak pastikan kenapa jenazah tu tersenyum, tapi kita boleh imaginekan kebaikan akan jenazah tu. Akak kongsikan kisah ni sebagai tauladan untuk kita bersama tau. Okey, latar belakang wanita yang akak maksudkan iaitu jenazah tersebut dikenali sebagai Kak Ayu, bukan nama sebenar. Kak Ayu telah mengalami penyakit kanser payudara. Namun Kak Ayu dia mempunyai karakter di mana karakter dia ni dia tak pernah merungut akan kesakitan yang dia tanggung atau alami. Kak Ayu tak pernah marahkan diri dia atau sesiapa pun dengan apa yang dia hadapi. Dan Kak Ayu ni dia sentiasa senyum walau apa pun keadaan. Wa imma dia mengalami situasi keadaan di mana dia perlu menghadapi kemoterapi. Sebab kemoterapi ni pada akak lah, apa yang akak dengar agak sukar untuk dilalui oleh pesakit-pesakit kanser terutamanya. Tapi untuk arwah Kak Ayu ni, kesakitan dia untuk melalui saat-saat tersebut tu hilang di balik senyuman dia. Semua orang tengok dia memang sangat-sangat terkenal dengan senyuman yang menusuk ke dalam hati tau. Okey, karakter Kak Ayu juga, Kak Ayu merupakan seorang isteri yang sangat baik korang. Kak Ayu tak pernah menggunakan suara yang tinggi. Malah Kak Ayu ni merupakan seorang yang sangat lembah lembut, di mana dia akan merendah diri dengan sesiapa pun yang berada di sekeliling dia. Itulah kebaikan daripada Kak Ayu. Sehingga hari ini nama Kak Ayu tu menjadi sebut-sebutan tau. Sebab apa? Sebab sikap dia dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa bersyukur, dengan lemah lembut dia, dengan tutur bahasa dia yang sangat-sangat baik, dengan persekitaran dia yang sangat-sangat menyayangi dia. Dan untuk pengetahuan korang, disebabkan daripada peribadi perilaku Kak Ayu tersebut, makanya anak dia sehingga hari ini diterima dan dijaga oleh jiran-jiran sekeliling dia tau. Sehingga sekarang suami arwah Kak Ayu masih belum berkahwin dan anak-anak kepada Kak Ayu ni dijaga sebaiknya oleh suami dan jiran-jiran. Korang boleh bayangkan tak macam mana keakraban yang ditinggalkan oleh Kak Ayu. Okey, untuk saat-saat pemergian Kak Ayu di akhir waktu Kak Ayu, maksudnya dalam beberapa hari sebelum tu, yang berkongsi cerita ni bagi tahu dia ada pergi melawat Kak Ayu dan dia tengok masa tu memang situasinya agak kritikal, memang tak boleh nak buat apa sebab pihak hospital minta agar Kak Ayu dibawa balik, dah tak boleh nak diubati lagi. So Kak Ayu cuma bertahan dekat situ. Masa Kak Ayu bertahan, korang tahu tak apa yang Kak Ayu minta daripada sekeliling? Dan permintaan ni menjadi tangisan untuk akak sampai hari ini. Akak pun berada di situasi tersebut. Sebab akak melihat seorang wanita yang begitu cekal, yang menerima kehadiran qada dan qadar daripada Allah, melihat menahan kesakitan, tapi permintaan dia nak dengar Yasin. Bacalah Yasin. Kak Ayu nak dengar Yasin. Bacalah lagi Yasin. Hari ke hari, saat ke saat, Kak Ayu meminta untuk dibacakan Yasin. Dirasakan bacaan Yasin, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran itulah kekuatan dia sehingga hujung nyawa dia. Dan akhirnya Kak Ayu menghembuskan nafas yang terakhir bersama rakan-rakan yang sentiasa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di telinganya. Pemergian Kak Ayu menjadi satu kehilangan yang sangat besar di kawasan tersebut.
Jadi kami semua, akak cakap terus terang kat sini sebab ini pengalaman akak. Kami semua pergi beramai-ramai. Satu keajaiban telah berlaku apabila surau berdekatan, surau yang menguruskan jenazah Kak Ayu tu telah dilimpahi dengan ratusan orang yang tak tahu dari mana. Mereka berkumpul beramai-ramai sehingga keluar daripada surau. Bayangkan, ramai gila, ramai, memang sangat ramai. Pergi untuk melihat arwah Kak Ayu. Bila arwah Kak Ayu ingin dimandikan untuk pengetahuan korang, itulah pertama kali surau tu memandikan jenazah dan menguruskan jenazah. Dan jenazah tersebut adalah jenazah Kak Ayu. Masa tu tempat mandikan jenazah masih baru. Akak ingat masih berkilat, masih belum digunakan sesiapa. Semasa jenazah ingin dimandikan, tali yang mengikat pada wajah jenazah telah dibuka. Dan alangkah kami merasakan satu keajaiban daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kami melihat dengan mata kami sendiri jenazah tersebut tersenyum. Senyuman yang sangat-sangat mahal untuk kami simpan sebagai memori. Sebab senyuman tu telah menerbitkan banyak air mata pada hari tersebut. Korang bayangkanlah, akak menangis, sekeliling menangis pada hari tersebut. Melihat kepada jenazah yang tersenyum. Malah akak nyatakan dekat sini, jenazah tak seperti jenazah yang kesakitan. Jenazah kelihatan seperti anak dara tau. Anak dara yang sangat muda, sangat cantik. Itulah keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kebaikan seseorang telah ditunjukkan pada saat pemergian dia, walaupun akak tak dapat nak confirmkan kenapa jenazah tu tersenyum. Jenazah tu memang senyum yang jarang sangat ditemui. Jarang sangat ditemui. Senyuman seolah-olah dia gembira dengan pemergian dia. Bayangkan, masa tu juga akak mengalirkan air mata bila lihat kita meremang tau. Ya, akak akui, seram kita ya bukan pada hantu je tau. Bukan kepada seram kita tengok perempuan menyeringai. Bukan seram kita tengok kepada mata perempuan, mata merah pada Abang Chong, Kak Lang, Kak Punti. Tak. Keseraman akak, keseraman kita adalah pada kejadian yang seperti ini yang banyak menyedarkan kita bahawa dalam hidup kita ni, lakukanlah sebanyak-banyak kebaikan, tinggalkanlah sebanyak-banyak mungkin keburukan. Akak minta maaf, ambil masa korang untuk ceritakan pengalaman yang akak simpan ni. Semoga apa yang baik kita sama-sama jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk kita sama-sama jadikan sebagai sempadan kita tempah syurga sama-sama, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih korang sebab korang dengar dari awal sampai akhir. Akak doakan supaya kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah dan dalam petunjuk Allah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bye korang. Assalamualaikum. Terima kasih sudi dengar. Bye. Jangan lupa subscribe. Bye.